Okey, hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu Chapter 9 Random Variables. So, yang pertama adalah 9.1 iaitu Introduction to Random Variable. So, a random variable is a variable whose value is determined by the outcome of random experiment. So, ini ada kaitan dengan Chapter 8. Kemudian kita kena tahu dua jenis random variable. Yang pertama adalah discrete random variable. Yang kedua adalah continuous random variable. So, apa maksud discrete ni? Baik, macam yang saya bincang masa chapter 8 dulu, discrete adalah benda yang kita boleh kira ataupun countable values ataupun whole number ataupun yang boleh kira seketul-seketul. Contohnya number of students in Camp L, number of kereta, bilangan boyfriend kamu, kemudian buku yang kamu ada dalam beg kamu sekarang, itu benda yang kita boleh kira seketul-seketul. Manakala continuous random variable ni adalah benda yang kita tak boleh kira seketul-seketul ataupun value dia ada interval. Contohnya berat seseorang, tinggi seseorang, masa untuk jawab UPS kamu, itu semua ada range dia. So itu kita panggil continuous random variable. So sekarang ni kita tengok example 1. Example 1 ni state whether the following random variables are discrete or continuous. So ini dia nak bagi kamu faham saja, nak tengok kamu boleh bezakan tak antara continuous dengan discrete. So soalan yang pertama adalah the number of handphones sold per day. So handphone kita kira seketul-seketul. Tak ada handphone yang kita nak beli, saya nak beli 2.2 handphone. Tak ada. Dia mesti seketul-seketul. So number of handphones adalah discrete. Ini adalah discrete random variable. The time taken to finish a task, so itu adalah continuous. Sebab time ni dia ada range dia. So ini adalah continuous random variable. The volume of petrol filled in a tank, so petrol kita boleh dapat dalam range. Kita boleh dapat 5.2 liter, 3.18 liter. So itu juga adalah continuous random variable. Kemudian the number of books read by Harry. Bilangan buku. Buku mesti seketul-seketul. Tak ada buku yang 3.5 buku, tak ada. 3.5 biji buku, tak ada. So ini adalah discrete. So discrete random variable. The body temperature, ini pun adalah continuous random variable. The number of earthquakes experienced by a town. So ini adalah discrete. So itu saya harap kamu boleh bezakan antara discrete dengan continuous random variable. Next kita akan masuk kepada 9.2 iaitu discrete random variables. So di sini dia bagi tahu the probability distribution of a discrete random variables lists all the possible values that the random variable can assume and also their corresponding probabilities. So, katakan X ni adalah kita punya discrete random variables. So, event X tu, dia akan ada values dia, iaitu X kecil ni. Yang ini X besar, capital X. Ini X kecil ni, X1, X2, X3 adalah values of the event X. Kemudian kita ada probability dia. So, probability of X kita boleh tulis macam ni. Probability of X sama dengan X1. Probability of X sama dengan X2, probability of X sama dengan XK sampai XK lah. Nanti saya akan bagi tahu apa beza antara X dengan probability of X sama dengan X ni. Baik, yang pertama adalah probability distribution function, iaitu P X sama dengan X. So ini adalah function, probability distribution function untuk discrete random variables. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak tunjukkan bahawa probability distribution function tu adalah discrete ataupun tidak. Kita akan gunakan rumus ni, iaitu sigma. Ni nama dia adalah sigma. Probability of X equals to SI. I sama dengan 1 sampai K. Dia adalah sama dengan 1. Yang dia nak bagi tahu sebenarnya adalah hasil tambah semua probability mesti sama dengan 1. Kemudian kita punya probability distribution ni kita boleh present dia dengan banyak cara, iaitu 3. Yang pertama menggunakan table. So untuk table yang atas ni always X kecil. Itu yang kita akan letakkan kita punya values. Kemudian yang bawah ni adalah dia punya probability.
So untuk value yang pertama, probability dia berapa. Okay, untuk value yang kedua, probability dia berapa, and so on. So ini adalah dalam bentuk table. Ataupun kita boleh represent dia dalam bentuk piecewise function. So ini biasanya kita akan tulis macam ni, probability of x sama dengan x. Kemudian di sini kita akan tulis dia punya probability untuk value berapa. Okay, probability untuk value berapa. Sama saja macam kita punya table tadi. Di sini adalah probability untuk value apa. Probability untuk value apa. Cuma cara tulis sahaja lain. Ini dalam bentuk table, ini dalam bentuk piecewise. Okay, nanti bila dah masuk example, saya akan tunjukkan macam mana nak buat benda ni. Baik, kemudian graph. Okay, so graph biasanya kita akan buat macam ni. Okay, so untuk x-axis ni kita akan letak x, okay, values. Kemudian untuk y-axis ni biasanya kita akan letakkan probability of x sama dengan x. Okay, ini adalah untuk probability distribution function. Nanti kita akan ada cumulative distribution function ataupun f besar x. Dia sama juga, boleh buat dalam bentuk table, piecewise function dan juga graph. Okay, yang itu nanti kita akan tengok. Baik, so untuk lukis graph ni, di sini biasanya kita akan letakkan values lah. So values x1, values x2 sampailah xk. Kemudian ini adalah dia punya probability. Okay, katakan probability of x sama dengan x1. Okay, ini adalah probability of x sama dengan x2. Okay, so cara nak buat graph dia, basically kita hanya letakkan palang sahaja. So contohnya pada values x yang pertama, katakan probability dia adalah sama dengan x1. So jadi macam ni. Okay, yang ini jadi macam ni. So basically kamu punya graph untuk probability distribution function adalah palang-palang macam ni. Okay, palang-palang macam ni. Okay, so nanti kita akan tengok example. Kemudian mode. Okay, apa pula mode? Mode of a discrete random variable is the value of x that has the highest probability. So keyword dia adalah highest probability. Okay, kita tengok probability mana yang paling tinggi. Kemudian kita ambil dia punya value of x tadi. Okay, so itu adalah mode. So sekarang ni kita akan tengok kepada example 2. Okay, a fair dice is rolled. Okay, a fair dice is rolled if x represent the number on the dice. Okay, a fair dice ni maksudnya dadu yang seimbang lah. Okay, so that dia punya probability untuk keluar salah satu nombor tu sama. So dia bagi tahu if x represent the number on the dice, show that x is a discrete random variable. So bagi soalan show, basically kita akan gunakan rumus iaitu hasil tambah semua probability mesti sama dengan 1, iaitu sigma probability of x sama dengan x mesti sama dengan 1. Baik, so saya bagi tahu dulu, x ni adalah, dia bagi tahu apa tadi? Number on the dice. Okay, number on the dice. Kemudian apa number dia? Okay, apa number dia? Bila kita baling dadu, kita boleh dapat nombor 1, okay, yang 1 titik tu. Kemudian mungkin juga boleh dapat nombor 2, mungkin juga boleh dapat nombor 3 titik tu. Kemudian 4, 5, 6. So ini adalah number on the dice. Okay, number on the dice. Kemudian yang value ni, ini kita panggil value. Value ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, ini adalah x. Okay, ini x1, x2, x3 and so on. Okay, kemudian saya akan tunjukkan macam mana nak buat table. Okay, saya nak present saya punya soalan ni dalam bentuk table. So untuk probability distribution table, okay, yang kena ada dia punya jadual tu ataupun table tu, yang atas ni mesti x, yang bawah ni mesti probability of x sama dengan x kecil, x besar sama dengan x kecil. Kemudian kita tengok nombor apa yang ada tadi. Okey, ni x ni nombor apa yang ada tadi, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Okey, kemudian apa probability untuk saya dapat nombor 1 tu keluar? Okey, nombor 1 tu berada di atas bila kita baling tu. Okey, nombor 1 muncul di atas tu. So probability dia adalah sama dengan 1/6. Okey, apa probability bila saya baling dadu keluar nombor 2? 1/6 juga. Ini pun sama, 1/6, 1/6, 1/6 dan juga 1/6. So ini adalah
kita punya probability distribution table. Okey, ini adalah dalam bentuk table. So, okey, saya bagi tahu kat sini Kalau saya tulis probability of X sama dengan 1. Okey, maksudnya dekat sinilah. Okey, probability of X sama dengan 1 adalah sama dengan 1/6. Cara baca dia adalah probability of getting the number on the dice is equal to 1. Okey, dia adalah sama dengan 1/6. Itu cara baca dia lah. Kalau saya tulis probability of X equals to 3 is equals to 1/6, maksudnya cara baca dia adalah probability of getting the number on the dice is equal to 3. So, probability dia adalah sama dengan 1/6. Okey, saya bagi tahu cara baca ni supaya kamu faham apa yang kamu buat sekarang ni. Okey, so kembali kepada soalan kita. Soalan minta show that X is a discrete random variable. So, macam saya bagi tahu tadi, untuk show dia adalah discrete random variable, kita kena tunjukkan bahawa hasil tambah semua probability mesti sama dengan 1. So, summation of probability of X sama dengan X mesti sama dengan 1. So, kita boleh buat, okay, probability of X sama dengan 1 tambah probability of X sama dengan 2. Okay, tambah probability of X sama dengan 3 tambah probability of X sama dengan 4 tambah probability of X sama dengan 5 tambah probability of X sama dengan 6. So, ini adalah sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. So, semua sekali adalah sama dengan 1. Kemudian kita akan buat conclusion. Since summation of probability of X sama dengan X tadi sama dengan 1, therefore, X ataupun apa nama tadi? Number on the dice tadi is a discrete random variable. Okay, discrete random variable. Okay, selesai untuk soalan example 2 ni. Okay, example 2 ni kita hanya belajar macam mana nak tunjukkan satu X tu adalah discrete random variable ataupun tidak. Okay, ingat cara dia adalah kita tunjukkan hasil tambah semua probability sama dengan 1. Okay, kita pergi kepada example 3. Dia bagi tahu 3 fair coins are tossed, maksudnya 3 duit shilling. Okay, kita baling. Kemudian X represent the number of tails obtained. So, di sini saya tulis dulu. X adalah number of tails obtained. Okay, itu adalah event kita. Okay, iaitu number of tails obtained. Okay, soalan A adalah show that X is a discrete random variable. So, sebelum kita tunjukkan bahawa X tu adalah discrete random variable, kita mesti tahu dulu dia punya X kecil tu. Okay, X kecil tu iaitu number of event tu. So, X kita, baik ini X besar, number of tails obtained. Kita boleh dapat berapa tails yang kita boleh dapat. Mungkin kita tak dapat tails, kita baling-baling tu, dia keluar kepala semua. Ataupun mungkin kita boleh dapat 1 tail. Ataupun kita mungkin boleh dapat 2 tail. Okay, daripada 3 shilling yang kita baling tu, 2 tail. Ataupun semuanya, kita baling tu, semuanya dapat tail. Okay, so sekarang ni kita nak tengok dia punya outcome. So, saya akan buat macam ni. Yang pertama adalah tails. Yang kedua adalah outcome. Saya akan buat dalam bentuk table. Tapi ini table biasa, bukan probability distribution table tu. Okay, tails. Yang pertama 0, 1, 2, 3. Okay, untuk case 0 tails, macam mana dia punya outcomes? Maksudnya kita boleh dapat head, macam tu. Okay, untuk case 1 tail, kita boleh dapat tails, head, ataupun head, tail, head, ataupun head, tails. Okay, kemudian untuk dual tails, okay, dual tails, kita mungkin boleh dapat tails, head, kemudian tails, head, tails, kemudian head, tails. So, ada 3 outcomes untuk dapat 2 tails. Kemudian 3 tails. Ini satu je lah, okay, iaitu tails. Okay, bila dah dapat outcome macam ni, kita dah nampak dah, okay, macam mana outcomes dia bila dia 0 tails, ataupun 1 tails, ataupun 2 tails, ataupun 3 tails. Next, saya akan buat saya punya
table, okay, probability distribution tables. So nak buat probability distribution tables, yang atas ni kita akan letak apa? X kecil tu. Yang bawah ni adalah dia punya probability. Okay. So ini adalah 0, 1, 2, 3. Baik, apa probability untuk dapat 0 tails? Okay. So untuk dapat 0 tails, kita ada 1 outcomes. Okay. So ini adalah 1 per. Okay, outcomes dia berapa semua sekali ni? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bilangan outcomes dia tadi adalah 8. So probability untuk dapat 0 tails adalah 1 per 8. Untuk dapat 1 tails berapa? 3 per 8. 2 tails, 3 per 8 juga. Dapat 3 tails, 1 per 8. Okay, 1 per 8. So ini adalah saya punya probability, okay, distribution table. Okay, so apa yang kamu kena tahu adalah kamu dah belajar macam mana nak buat table. Okay, sekarang ni kita akan jawab soalan. Dia suruh show that X is a discrete random variable. So nak show dia adalah discrete random variable, kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan formula summation of all the probabilities is equals to 1. So ini kita akan buat probability of X equals to 0 plus probability of X equals to 1 plus probability of X equals to 2 plus probability of X equals to 3. So ini adalah sama dengan 1 per 8 tambah 3 per 8 tambah 1 per 8. 3 per 8. Kemudian tambah 1 per 8. So ini adalah sama dengan 1. So kita akan bagi kita punya conclusion as summation of probability of X equals to X is equals to 1. Therefore apa? X is a discrete random variable. Okay, discrete random variable. Simple. Okay, selesai untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, construct a probability distribution table. Dah siap dah. Okay, kita dah buat dah tadi. And write down the probability distribution function. Yang ini dia suruh kita represent kita punya soalan ni dalam bentuk function. So, macam mana nak buat dalam bentuk function? Simple je. Yang pertama, ini piecewise function Okay, yang pertama kamu tulis saja probability of X equals to X. Kemudian kamu akan buat satu kurungan besar macam tu. Kemudian next kita akan masukkan kita punya nilai probability ni. Okay, nilai probability 1 per 8, 3 per 8, 3 per 8, 1 per 8. So basically kita hanya ada 2 angka saja. Yang pertama adalah 1 per 8, yang kedua adalah 3 per 8. Okay, kemudian kita akan buat koma kat sini. Kemudian kita akan tulis X sama dengan okay. So 1 per 8 dekat mana? 1 per 8 adalah dekat X sama dengan 0 dan juga 3. So sini kita tulis 0, 3. Okay, untuk 3 per 8 dia berlaku kat mana? Dekat angka mana? 1 dan 2. So sini saya akan letak X sama dengan 1 dan 2. Selesai. Okay, selesai. Itulah kita punya probability distribution function. Okay. Next, sketch a graph for the probability distribution function of X. Okay, ni dia suruh lukis graph pula. So, macam biasa kita akan buat X axis, Y axis. Di sini kita akan letak X. Di sini kita akan letak probability of X equals to X. Okay, ini adalah graph untuk probability distribution function. So, yang pertama, okay, kamu ada nombor apa? Okay, X yang dekat bawah ni kita akan letakkan 0, 1, 2, 3 ni. So, saya tak akan start 0 dekat sini. Okay, saya akan start 0 dekat sini. Nak start kat sini pun boleh, tapi nanti tak nampak bila kamu buat palang tu. Okay, so saya akan start 0 dekat sini. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian pada Y axis, probability apa kita ada? 1 per 8 dan 3 per 8. So, sini saya letak 1 per 8. Sini saya letak 3 per 8. Kemudian kita akan lukis. So, lukis dia macam mana? Palang-palang je. Baik, pada X equals to 0, probability dia adalah 1 per 8. So, buat palang straight macam tu je. Okay. Kemudian pada X equals to 3 pun sama juga, 1 per 8. Okay. Kemudian pada X equals to 1 and 2, dia adalah 3 per 8. So, tarik macam tu je. Okay. Palang straight je. Dah siap. Selesai. Itu je lah graf dia. Okay. So, kamu dah belajar macam mana nak buat table. Kamu dah belajar macam mana nak buat function. Okay, ini function. Kamu dah belajar macam mana nak buat graf. Untuk soalan apa ni? Untuk soalan
probability distribution function. Okay, jangan keliru sebab kita ada cumulative distribution function dan dia pun ada table, dia pun ada function dan dia pun ada graph. Okay, so ini kita belajar bahagian probability distribution function dahulu. Selesai untuk example 3. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 2. Tadi example 3 soalan nombor 1, ini soalan nombor 2. The random variable x has a probability, okay, ini dah bagi tahu dah. Probability dia adalah sama dengan 1/4 kx for x equals to 1, 2, 3, 4. Determine the value of k. So, kalau macam ni, kita akan gunakan juga formula hasil tambah semua probability sama dengan 1. Okay, so probability of x equals to 1. So, apa yang nak kena buat? Okay, kita akan buat probability of x equals to 1 dulu, plus probability of x equals to 2, plus probability of x equals to 3, plus probability of x equals to 4 mesti sama dengan 1. So, probability of x sama dengan 1 macam mana nak buat? Okay, kamu masukkanlah. Okay, nilai x sama dengan 1 dalam function ni. So, dia akan jadi 1/4 k1 plus 1/4 k2 plus 1/4 k3 plus 1/4 k4 sama dengan 1. So, kita akan dapat k/4 plus k/2 plus 3k/4 plus k equals to 1. So, tambahkan semua sekali pada left hand side tu, kita akan dapat jawapan dia 10/4k sama dengan 1. So, kita akan dapatlah nilai k dia adalah sama dengan 4/10 ataupun bila simplify kan, kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 2/5. Okay, so selesai untuk soalan A. Baik. Soalan B, dia minta kita cari table. So, macam biasa, table kita akan buat dulu kita punya table ni. Kemudian yang dekat atas ni kita letak X kecil, yang bawah ni adalah probability. X besar sama dengan X kecil. So, nilai X apa yang kamu ada? Okey, dia dah bagi dah. 1, 2, 3, 4. Okey, so apa probability bila X sama dengan 1? Okey, macam mana nak cari? Gunakan saja kita punya yang soalan bagi ni. So, dia adalah 1/4. K tadi berapa? 2/5. X sama dengan berapa? 1. Okey, 1/4 KX. K yang kita dah jumpa tadi guna balik. Okey, so ini kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1/10. So, ini 1/10. Okey, samalah juga untuk probability of X equals to 2. Okey, kita akan letak 1/4. K tadi dah dapat dah 2/5. X sama dengan 2 sekarang. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1/5. So, sama jugalah untuk X equals to 3. Kamu akan dapat jawapan dia 3/10. X equals to 4. Kamu akan dapat jawapan dia 2/5. Okay, so kita dah dapat dah untuk soalan B. Okay, so yang next adalah C. Okay, find, okay, C yang pertama, probability of X equals to 1 or X equals to 4. So, ini senang je. Okay, dia adalah sama dengan probability of X equals to 1 or biasanya apa? Tambah kan? So, tambah probability of X equals to 4. So, probability of X equals to 1 sama dengan berapa tadi? 1/10. Probability of X equals to 4, 2/5. So, tambah 2 tu kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 1/2. Okay, simple. Kemudian soalan nombor 2, probability of X greater than or equals to 3. Baik, apa yang dia mahu? X greater than or equals to 3, nombor apa yang dia mahu sebenarnya? Iaitu 3 dan 4. So, probability of X equals to 3 plus probability of X equals to 4. 3 termasuk sebab ada tanda equal di situ. So, 3/10 tambah 2/5. Okey, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 7/10. Okey, soalan yang ketiga. Probability of, okey, ini ada modulus. Ada modulus X minus 2 less than 1. So, kalau kamu masih ingat chapter 1 ataupun chapter 2, okey, sem lepas, macam mana nak buat modulus ni? Okey, basically kita akan pecahkan dia. Dia akan jadi negative 1. Ini X minus 2. Kemudian ini 1. Okey. Kemudian kita nak hilangkan 2 dekat tengah ni. Macam mana nak buat? Kita akan tambah 2 dekat sini dan juga dekat sini. So, kita akan dapat probability of negative 1 plus 2, okay, less than X minus 2 plus 2
less than 1 plus 2. So kita akan dapat probability of 1 x 3. So nombor apa yang dia mahu? Okey, lebih besar daripada 1 tapi kurang daripada 3. Nombor apa yang dia mahu? Dia adalah nombor x equals to 2. X equals to 2. 1 tak mahu, tak termasuk. 3 pun tak mahu, tak termasuk. So nombor yang termasuk adalah nombor yang dekat tengah-tengah, iaitu x equals to 2. So ini jawapan dia adalah sama dengan berapa? Jawapan dia adalah sama dengan 1/5. Okey, selesai. Baik, soalan D. Okey, soalan D dia mahu mod. Okey, so untuk mod, kamu kena ingat kita tengok dekat highest probability. Okey, kita tengok dekat bahagian highest probability. So bagi soalan ni, mana highest probability dia? Highest probability dia adalah 2/5. Okey, 2/5 adalah probability yang sangat besar untuk soalan ni. 3/10 tak lagi 3/10 baru 0.3. Tapi 2/5 ni adalah 0.4 dan itu adalah highest probability. So kita akan terus bagi jawapan. Mod dia adalah sama dengan 4. Kita tengok highest probability, tapi jawapan dia kita tulis nilai X tu. Okey, nilai X tu. So mod dia adalah sama dengan 4. Simple. Selesai. So selesai untuk example ni. Okey, kita dah habis bahagian probability distribution function. Okey, next video kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu cumulative. Okey, cumulative distribution function. Okey, so itu sahaja untuk kali ini. Thank you guys.